Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita-cerita di Subalik Berita dan pastinya untuk waktu ini kita menantikan perkembangan terkini ataupun perkembangan baharu berkaitan dengan perkembangan semasa COVID-19 dalam negara, dan jika ada perkembangan terkini berkaitan dengan perkara itu akan saya bawakan kepada anda. Tetapi untuk waktu ini saya nak bawakan mungkin ada yang terlepas tentang perkembangan laporan harian pemberian dos vaksin dos 1 dan juga dos 2. Kalau boleh saya tunjukkan di iPad saya ini sehingga 7 April 2021. Kalau diikutkan jumlah keseluruhannya iaitu bagi dos 1 atau dos pertama dan juga dos kedua, jumlah keseluruhannya 893,032 dos. Dos yang pertama ataupun dos 1 jumlahnya adalah sebanyak 546,762 dos, manakala jumlah dos yang kedua adalah sebanyak 346,270. Dan kalau ikutkan pecahan negeri-negeri di seluruh Malaysia, kalau anda boleh saksikan, yang masih tinggi, yang paling tinggi pada ketika ini masih lagi Selangor, yang mana Selangor mencatatkan untuk dos pertama sahaja mencatatkan 74,659, manakala dos kedua, suntikan dos kedua di negeri Selangor adalah sebanyak 44,776. Kalau anda boleh saksikan dan anda boleh bezakan, yang warna hijau cerah sedikit itu adalah bagi pemberian dos pertama ataupun dos 1, manakala bagi hijau yang sedikit gelap itu adalah bagi dos yang kedua. Dan negeri-negeri lain juga mencatatkan bilangan tertinggi selain daripada Selangor adalah seperti Sarawak. Sarawak mencatatkan jumlah pemberian dos pertama sebanyak 56,587, manakala bagi dos kedua 29,332. Sabah 50,918 bagi dos pertama, manakala bagi dos kedua adalah 36,956. Dan butiran lanjut dan juga beberapa lagi perkembangan lanjut berkaitan dengan pemberian dos vaksin mengikut negeri dan secara keseluruhannya akan kami bawakan di astroawani.com. Baik, untuk waktu ini saya nak bersama dengan Siti Nur Akilah Omar, wakil Astro Awani di Johor, kerana kalau diikutkan tadi Akilah ada kongsikan kepada saya, kalau ikutkan hari ini adalah hari pertama bagi ujian rintis bagi bas Rapid Transit Iskandar Malaysia ataupun disebut sebagai IMBRT. Difahamkan ujian rintis ini berlangsung selama 3 bulan yang mana dilancarkan sendiri secara rasmi oleh Menteri Besarnya Datuk Hasni Mohamad, dan ini antara lain menjadi penyelesaian kepada isu pengangkutan awam di Johor secara keseluruhannya sekaligus menjadikan model pembangunan sistem pengangkutan bersepadu negara menawarkan pengangkutan awam yang menyeluruh, mesra alam dan juga membantu ekonomi golongan sasar. Untuk itu saya nak bersama dengan Siti Akilah. Siti Akilah, mungkin boleh dikongsikan kalau diikutkan difahamkan 3 bulan yang pertama ni adakah ia dibuka kepada orang awam untuk cuba menaiki apa yang disebut sebagai IMBRT ni ataupun bagaimana? Ya Fauzi, sebenarnya untuk tempoh 3 bulan ini iaitu bermula hari ini sehingga 8 Julai, kecuali hari weekend dan juga public holiday, ia tidak dibuka kepada publik kerana dalam tempoh percubaan ini bas ini tidak dilengkapi dengan insurans coverage, dan yang hanya boleh menaiki ataupun merasai pengalaman dalam tempoh percubaan ini adalah pemain industri seperti NGO ataupun persatuan pengguna yang berkaitan dengan infrastruktur ini, kerana dalam tempoh ini juga Fauzi, ia sebenarnya adalah projek rintis yang mana dalam tempoh ini supaya projek ini dapat menyediakan untuk mengetahui bahawa projek ini dapat menyediakan kemudahan yang sistematik dan keselesaan kepada pengguna. Dan dalam tempoh ini juga sebenarnya 9 buah bas akan diuji, iaitu akan menjalani ujian yang dalam tempoh 3 bulan ini, yang mana bas-bas ini akan diuji daripada segi perjalanan, kesesuaian jalan dan sebagainya, Fauzi. Dan apa yang boleh saya kongsikan sebenarnya kalau diikutkan bas BRT ini adalah bas yang 100% menggunakan teknologi elektrik mesra alam dan juga berteknologi tinggi. Yang mana kalau kita dapat lihat daripada gambar-gambar yang saya kongsikan, Fauzi, selain daripada bas elektrik ini sendiri, terdapat sebuah bas autonomous, iaitu dia lebih kurang reka bentuk dia sama seperti LRT, mempunyai 3 gerabak.
Ia boleh berjalan di atas jalan raya, yang mana dalam autonomous ini sendiri mempunyai satu keselesaan berbanding dengan bas-bas biasa yang lain. Di mana kalau kita dapat lihat dengan kedudukan tempat duduk, ruang yang lebih selesa, dan juga yang penting ia mesra OKU. Dan daripada percubaan ini sendiri sebenarnya pemain utama dalam projek ini, iaitu projek yang membabitkan dengan sistematik pengangkutan awam ini adalah Iskandar Malaysia, pihak berkuasa Iskandar Malaysia, iaitu IRDA. Dan pada ketika ini sebenarnya telah berlaku pilot test project, yang mana selepas ini akan peringkat seterusnya, iaitu tender dan pembinaan, dan selepas itu mungkin ia dijangka siap pada tahun 2023, yang mana apabila siap ini nanti ia akan meningkatkan, ia menjadi pemangkin, Fauzi, kepada peningkatan penggunaan pengangkutan awam di Malaysia, khususnya di Johor. Kerana apa yang saya tahu daripada sidang media yang dijalankan oleh Menteri Besar Johor pada pagi tadi, dia mengatakan bahawa BRT ini, IMBRT ini adalah pelengkap jajaran kepada projek Rapid Transit System RTS, yang mana RTS menghubungkan antara Johor Bahru dan juga Singapura Woodlands. Dan kalau ikutkan perancangan mereka, terdapat 3 laluan utama yang diberi keutamaan, iaitu Iskandar Puteri, Budaya dan Tebrau. Daripada laluan-laluan ini juga terdapat 55 laluan pengantara, 44 laluan terus dan 33 stesen. Dan kalau boleh kita ikuti apa kata Menteri Besar mengenai dengan projek IMBRT ini, Fauzi. Saya amat yakin dan percaya bahawa Iskandar Malaysia Bus Rapid Transit ini berada di landasan yang tepat apabila kita adanya Rapid Transit System rail daripada Bukit Jaga ke Woodland, yang akan dapat bukan hanya mengurangkan kesesakan di tambak Johor ataupun di laluan kedua, second link kita, tetapi juga ianya akan dapat memberi peluang dengan keupayaan RTS untuk membawa 10,000 penumpang bagi setiap jam. Maka itu sistem BRT ini akan menjadikan operasi RTS itu lebih berkesan, lebih bermakna kepada pengguna ataupun penduduk di kawasan Johor Bahru atau di negeri Johor ini secara amnya. Itu daripada apa yang dipetik daripada sidang media oleh Menteri Besar Johor, ia sebagai melihat kepada pelengkap pada integrasi sistem rel ataupun sistem pengangkutan di Johor. Okey, saya nak tunjukkan gambar, mungkin ada yang terlepas tadi nak melihat daripada apa yang Akila sebutkan, bas elektrik tadi. Ini 3 gerabak yang disebutkan oleh Akila, bas elektrik. Kalau ikut hashtag tu, hashtag bukan bas biasa, saya kenderaan elektrik. Dan Akila juga turut berkongsi kepada saya, ini antara momen ataupun pengalaman Akila sendiri berada dalam bas tersebut. Mungkin boleh dikongsikan secara peribadi. Tadi pun dikongsikan bukan semua boleh berpeluang untuk menikmati ataupun menaiki bas ini dalam tempoh ujian rintis ini. Tetapi mungkin Akila sendiri mungkin boleh kongsikan pengalaman menaiki bas itu. Ya, Fauzi, sebenarnya bas ini adalah bas futuristik. Dia moden lah, dan apa yang saya boleh katakan, apabila berada di dalam bas ini, ia tidak sama dengan bas lain. Yang mana kalau kita boleh kongsikan, sebenarnya bas ini disenyap. Sebab dia menggunakan teknologi tinggi dan juga tidak menggunakan dia menggunakan biodiesel dan 100% elektrik. Bermakna tiada kedengaran bunyi enjin. Lebih selesa, Fauzi, sebenarnya. Dia macam kita rasa kita macam bukan dalam bas lah, lebih kurang macam gitulah perkataan yang saya boleh gambarkan. Kerana dengan suasana yang selesa tu, dan ada juga kemudahan wifi di dalam autonomous ini, Fauzi.
Akila, kalau boleh kongsikan, di mana sebenarnya jajaran ataupun laluan bas ini nanti akan berada? Okey, buat permulaannya Fauzi untuk tempoh 3 bulan ni, laluan dia hanyalah 4 kilometer iaitu melalui daripada Anjong, Medini sehingga Horizon Hill. Tetapi mengikut perancangan terdapat 3 laluan utama iaitu Iskandar Puteri, Skudai dan Tebrau. Yang mana pada laluan di Iskandar Puteri sendiri ia akan bermula daripada Anjong melalui Medini, Horizon Hill, Bukit Indah, Perling, Sungai Dangar dan juga Skudai Kiri. Manakala bagi laluan Skudai, ia bermula pada UTM melalui Seri Puteri, MPJBT, Tun Aminah, Tremor, Bukit Mewah dan seterusnya sehingga ke Lakin, Kebun Teh dan juga Wadi Hassan. Bagi laluan Tebrau pula, laluan ini memang laluan yang agak sibuk Fauzi. Kalau ikutkan laluan Tebrau, Skudai ini semua laluan yang memang pack bila waktu pagi dan waktu puncak, waktu petang khususnya. Dan apabila di laluan Tebrau ini, dia bermula daripada Desa Jaya melalui Tebrau City, Mount Austin, Pusat Bandar Pandan, Kampung Pandan, Kampung Gaya Majidi, Tulang, Kem Majidi, Sentosa, Sri Tebrau sehingga ke Hospital SSA. Jadi saya kirakan sekiranya projek ini ataupun sistem bas IMBRT ini berjalan sepenuhnya pada tahun 2023, ia mungkin akan mengurangkan kesesakan lalu lintas. Sebab kalau kita ikutkan daripada apa yang ucapan Ketua Eksekutif IRDA sendiri, Datuk Ismail Ibrahim, dia ada cakap bahawa penggunaan pengangkutan awam di kalangan orang-orang Johor ataupun masyarakat di Iskandar Puteri sendiri hanyalah 15%. Dan di mana apabila IMBRT ini beroperasi, ia mungkin akan meningkatkan penggunaan kepada pengangkutan awam sehingga 40%. Dan daripada situ mungkin kita boleh nampak pengurangan kenderaan, kita boleh jimat masa, kita boleh buat penjadualan. Sebab yang saya pasti mengenai dengan IMBRT ini, ia ada sistem penjadualan sistematik yang mana akan ada masa untuk ditetapkan di stesen-stesen berikutnya, Fauzi. Kalau boleh dalam 2 minit yang terakhir ini mungkin boleh dikongsikan, Akila adalah wartawan dan juga media yang bekerja di Johor dan juga Akila juga adalah rakyat Johor. Mungkin boleh kongsikan daripada perspektif sebagai seorang rakyat, tadi pun dikongsikan sedikit, tapi secara keseluruhannya apa reaksi orang ramai dan juga masyarakat bila mana melihat kepada inisiatif IMBRT ataupun disebut sebagai Bas Rapid Transit Iskandar Malaysia ini? Ya Fauzi, sebenarnya sebagai rakyat Johor semestinya saya bangga apabila IMBRT ini perkhidmatannya adalah yang pertama diguna pakai. Maknanya Malaysia antara negara pertama di Asia Tenggara yang menggunakan perkhidmatan ini. Jadi bila ia berada di Johor, saya rasa bangga bila saya dapat merasai sendiri dan mungkin kita adalah projek pertama yang menjadikan modul pengangkutan awam di negara ini boleh berubah. Macam saya cakap tadilah, kebanyakan apa yang kawasan 3 laluan ni, Iskandar Puteri, Skudai dan Tebrau, sememangnya pack. Kalau waktu pagi, waktu petang memang akan jam lah. Kalau hujan lebat lagi bertambah jam. Kalau kata buka puasa pun lagi akan bertambah jam. Jadi sekurang-kurangnya Fauzi, apabila ada IMBRT ini pada tahun 2023 mungkin kita boleh menjimatkan penggunaan kenderaan. Bermakna kita akan parking di satu tempat dan akan gunakan kenderaan ini. Sebab kalau ikutkan tempoh perjalanan total network coverage IMBRT ini adalah 2,403 km. Maknanya kita boleh pergi walaupun stesen dia berlainan tapi kita boleh berhenti ke stesen dan sambung lagi ke satu stesen lain. Fauzi. Okey, baik. Terima kasih kepada Siti Nur Akila Omar atas perkongsian hari ini liputannya berkaitan dengan hari pertama bagi ujian rintis ataupun pilot test bagi projek ataupun inisiatif yang disebut sebagai Bas Rapid Transit Iskandar Malaysia ataupun IMBRT yang difahamkan ujian rintis ini berlangsung selama 3 bulan dan telah pun dilancarkan secara rasmi oleh Menteri Besarnya sendiri Datuk Hasni Mohamad, dan ini sudah tentu melihat kepada bagaimana projek IMBRT ini menjadi penyelesaian kepada isu pengangkutan awam di Johor yang mana sekaligus menjadikan model pembangunan sistem pengangkutan bersepadu negara. Baik, cerita berhad seketika kembali selepas ini.